Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Nadira binti Sazali. Nombor matrik saya ialah KBN 2108100072 daripada Seksyen 1 Semester 1 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya akan melakukan falsafah mengenai diri saya, iaitu usaha tangga kejayaan. Seperti kita ketahui, usaha itu tangga kejayaan, iaitu di mana ungkapan yang sering kita dengar, umpama menaiki tangga tanpa usaha pasti tidak akan dapat mendaki untuk ke puncak yang lebih tinggi. Selangkah demi selangkah, kaki diangkat, perlukan kudrat dan tenaga. Iaitu semakin tinggi tangga didaki, semakin terasa kepenatan dan keletihan. Hanya yang tidak mengenai erti kalah dan tekad yang tinggi sahaja yang mampu sampai ke anak tangga terakhir. Andai terjatuh, terus berusaha melangkah semula tanpa mengenal erti putus asa dan kembali berdiri mengatur langkah bersama strategi baru, di samping lebih berhati-hati agar tidak akan tergelincir lagi. Sebaliknya, sebagai seorang Muslim, agama Islam sudah pasti menjadi pegangan, di mana Al-Quran dan hadis menjadi panduan. Kita dapati banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menyarankan umatnya agar sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, usaha dan amalanlah yang menjadi perkara yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 105 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kamu semua berusaha kerana Allah akan melihat dan menilai apa yang kamu usahakan. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman yang bermaksud, maka bertebarlah di muka bumi serta carilah rezeki daripada kurniaan-Nya, iaitu Allah, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Seterusnya, dalam menentukan usaha yang dilakukan agar tangga kejayaan dapat didaki hingga ke puncaknya, beberapa perkara perlu diambil perhatian dan dilaksanakan. Di antaranya adalah seperti doa, iaitu di mana doa mungkin dianggap perkara yang remeh bagi sesetengah orang, tetapi bagi orang yang mengaku dirinya Islam, doa merupakan antara medium yang paling berkesan dalam menentukan arah tuju kehidupan. Sebaliknya, boleh dikatakan setiap detik kehidupan seharian kita pasti ada doa-doa yang tertentu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, doa itu merupakan ibu segala ibadat, di mana doa itu adalah senjata orang yang beriman. Qada yang ditentukan Allah tidak boleh diubah melainkan dengan doa. Berdoa juga merupakan simbol keakraban sehubungan seseorang hamba dengan penciptanya dan tanda memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Di samping itu, tidak mudah berputus asa, iaitu di mana sekali gagal tidak bermakna gagal untuk selama-lamanya. Sebaliknya, kita hendaklah menjadikan kegagalan itu sebagai pedoman dan iktibar untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Seterusnya, tekadkan usaha untuk mendaki semula tangga kejayaan yang diingini. Andai kata kita membaca riwayat hidup tokoh-tokoh terkenal dunia, kita akan dapati mereka juga menghadapi kegagalan pada permulaan usaha mereka. Namun, dengan usaha yang tidak mengenal erti putus asa, mereka akhirnya beroleh kejayaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 87 yang bermaksud, jangan kamu berputus asa dalam mencari nikmat dan rahmat Allah, kerana hanya orang kafir sahajalah yang akan berputus asa daripada rahmat Allah. Seterusnya, istiqamah, iaitu di mana salah satu faktor yang juga penting untuk menjayakan sesuatu usaha ialah dengan istiqamah. Istiqamah membawa maksud tetap dan berterusan dalam melakukan sesuatu perkara. Orang yang beristiqamah akan mempunyai disiplin diri yang tinggi, yang juga merupakan faktor yang penting dalam mendaki tangga kejayaan. Sebab itu Allah telah memerintah Rasulnya agar beristiqamah dalam menyampaikan dakwah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Shura ayat 15 yang bermaksud, maka serulah mereka kepada agama Allah dan tetaplah istiqamah sebagaimana yang
Sifat tawakal perlu ada dan penting kerana ianya akan menjadi seseorang itu tenang dalam menghadapi dugaan dan cabaran di samping menjadikannya lebih tabah dan kental. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang bermaksud, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah sekiranya kamu orang yang beriman. Dalam Ali Imran ayat 159 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya.